ayat 10 dan ayat 11 surah An-Najm. Maka ia Allah telah mewahyukan kepada hamba-Nya apa yang ia telah wahyukan. Tiada mendusta oleh mata hati akan apa yang ia lihat. Ayat ini menceritakan tentang perjalanan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa apa yang Nabi tengok itu bukanlah perkara dusta. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma nawwir qulubana bi anwaril Qur'an. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Qur'an. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. Ayat 10 dan ayat 11 surah An-Najm. Maka ia Allah telah mewahyukan kepada hamba-Nya apa yang ia telah wahyukan. Tiada mendusta oleh mata hati akan apa yang ia lihat. Ayat ini menceritakan tentang perjalanan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa apa yang Nabi tengok itu bukanlah perkara dusta. Apa yang Nabi tengok itu bukanlah perkara tipu, perkara betul. Dan memanglah biasanya bila mata kita tengok sesuatu, mata kita tengok dengan betul lah. Takkanlah mata kita tengok benda yang tidak betul. Tetapi kadang-kala berlaku pandangan mata itu tidak betul. Kita berjalan dalam satu perjalanan, kat depan sana kita tengok bukit itu bergerak. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kita berjalan lagi. Akhirnya kita melepasi bukit itu. Mana pandangan mata itu kadang-kadang mengelirukan kita. Ayat ini menafikan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tiadalah apa yang dilihat oleh hati. Tiadalah berdusta oleh mata hati yang melihat akan apa yang dia lihat. Maknanya hati Nabi melihat gambaran Isra' dan Mi'raj, yang melihat itu, mata hati yang melihat itu adalah perkara yang benar, bukan perkara yang bohong. Maknanya perjalanan Isra' dan Mi'raj itu perjalanan yang mempesonakan, yang menjadikan orang yang melihatnya akan terpesona, akan tercengang-cengang. Tengok perkara tu akan jadi tercengang-cengang. Ni nak menghuraikan makna subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Maknanya
perjalanan itu perjalanan yang menakjubkan, yang menerangkan kepada makna maha suci Allah. Peristiwa Isra jelaskan tentang makna subhanallah, maha suci Allah. Dan ungkapan maha suci Allah ini adalah ungkapan yang sangat tinggi, ungkapan yang sangat tinggi, ungkapan yang sangat besar, maknanya lebih tinggi daripada ungkapan kita sebut Allahu Akbar, kita sebut La ilaha illallah, kita sebut Alhamdulillah. Ungkapan-ungkapan itu tadi ada kaitannya. Kita tengok kepada diri kita sendiri. Kita masih lagi melihat kepada diri. Allah Maha Besar kerana kita nak memperkecilkan sebagai itu yang kita lihat sebagai seperti itu. Nafsu yang kita lihat sebagai besar itu diperkecilkan. Untuk memperkecilkan nafsu. Untuk kita memperkecilkan nafsu yang kita lihat sebagai besar itu, kita diajar berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Untuk kita meninggalkan pemandangan kita terhadap diri kita waktu dia menyaksikan nafsu itu besar. La ilaha illallah maknanya seolah-olahnya kita masih terbelenggu dengan belenggu syirik yang terbit daripada rasa bangga diri yang ada dalam diri kita. Alhamdulillah, kait tentang kita masih berfikir sama ada hak kita nak ni Tuhan bagi ataupun Tuhan tak bagi. Hak kita nak Tuhan bagi, kita kata Alhamdulillah. Hak kita nak, kita tak dapat kerana Tuhan tak bagi lagi. Kita berfikir, kenapa aku tak dapat ni? Persoalan tu bertanya kenapa Tuhan tak bagi lagi kepada kita. Tuhan bagi ke, Tuhan tak bagi ke? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mana kita tengok diri kita, no, tak dapat. Tak kisahlah. Alhamdulillah. Subhanallah ini adalah zikir malaikat yang disebut dengan nama zikrut tangzih, zikir penyucian. Iaitulah kita meletakkan rohani kita menyaksikan kepada kebesaran dan keagungan Allah. Dan waktu kita melihat kebesaran Allah, keagungan Allah itu, kita tidak menemui di manakah sempadannya kebesaran Allah itu. Hujung kebesaran Allah tu kat mana? Kita cuba cari, tak dapat. Kalau habis umur kita pun kita tak akan berjumpa dengan sempadan kebesaran Allah itu. Di sinilah kita memahami suatu ketakjuban yang sangat besar. Dan kepahaman itu kita terjemahkan dalam bentuk kita menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah ni perkara yang kita tak faham sebenarnya. Kerana ia perkara yang berkait dengan hati. Yang melalui, yang merasai perasaan takjub atas kebesaran Allah dan kerdilnya diri kita. Perjalanan Isra' dan Mi'raj, ayat kita baca tadi, menjelaskan, dia mencerminkan suatu rahsia subhanah, maha suci Allah. Maka Allah Ta'ala memulakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada waktu malam. Cerita apa? Cerita bab yang berkait dengan hati. Kalau cerita Isra' dan Mi'raj ini cerita berkait dengan akal, nescaya Abu Jahal akan beriman.
Abu Jahal boleh beriman kerana Abu Jahal ni orang yang pertama Nabi beritahu kepadanya. Nabi beritahu tentang Isra dan Mi'raj ini, Abu Jahal orang yang pertama. Kerana setelah Nabi SAW sampai ke Mekah, Abu Jahal orang yang pertama lalu depan rumah Nabi untuk pergi ke Masjidil Haram. Abu Jahal tanya, "Ma bika ya Muhammad?" Apa benda kamu ni ya Muhammad? Apa termenung je ni? Nabi kata, "Usriya biyal laylah." Telah dijalankan aku semalam. Abu Jahal kata, "Ke mana?" "Ke Masjidil Aqsa." Kemudian malam ni kau balik dalam masa yang sama, kau balik pagi ni kau sampai kat sini. Ya, Nabi kata. Abu Jahal pun terus membohongi Nabi, menyatakan bahawa apa yang Nabi beritahu ini tidak boleh diterima oleh akal sekali-kali. Maknanya Abu Jahal tidak menerima Isra dan Mi'raj kerana kayu ukur dia adalah akal. Kayu ukur dia adalah logik. Akal tidak mampu menyampaikan seseorang itu kepada memahami makna Isra dan Mi'raj. Maknanya bukan semua rahsia yang duduk dalam Subhana itu boleh dipahami oleh akal. Sebab akal duduk rendah, Subhana itu tinggi lagi. Tidak dipahami oleh akal. Tetapi Sayyidina Abu Bakar boleh beriman. Sayyidina Abu Bakar kata, sekiranya Rasulullah memberitahu yang lebih daripada itu lagi, aku percaya, aku beriman. Maknanya kayu ukur Sayyidina Abu Bakar adalah yakin. Dan yakin itu tempat letaknya adalah di dalam hati. Kayu ukur Sayyidina Abu Bakar, hati. Kayu ukur Sayyidina Abu Jahal, akal. Hati ini boleh menyaksikan subhanallah. Kat mana? Apabila Nabi menyatakan dia telah dijalankan semalam, bukan dia yang berjalan dengan kudrat dia. Abu Jahal tak faham ayat ni. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada waktu malam, maknanya Allah menjalankan Nabi dengan kudrat Allah. Dan bukan Nabi berjalan dengan kudrat Nabi. Nabi tak ada apa. Sebagai makhluk, tidak memiliki kekuatan apa pun. Tapi Allah Ta'ala yang menyimpan rahsia subhana, dialah yang menjalankan Nabi. Maka tidak ada perkara yang pelik yang boleh kita lihat, yang boleh kita jadikan persoalan. Ayat ini nak menjelaskan lebih terang lagi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tiada berdusta oleh mata hati akan barang yang dia tengok. Memang biasanya mata tengok ni bukan benda dusta, benda betul, real. Tetapi kadang-kadang pandangan itu memperdayakan. Pada situasi Isra dan Mi'raj yang termasuk dalam bab yang kadang-kadang pemandangan mata itu mengelirukan, Allah kata pandangan itu tidak bohong dan tidak dusta. Pandangan apa? Pandangan fuad, pandangan mata hati. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang menakjubkan. Menakjubkan itu duduk dalam rahsia subhana. Allah telah menjalankan hambanya pada waktu malam. Untuk apa? Allah Ta'ala jawab, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu. Untuk kami memperlihatkan kepadanya min ayatina, min litab'id, untuk memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Ayat ni ayat yang sangat comel, sangat tinggi makna dia. Kita boleh faham kalau Allah Ta'ala kata malam tu Nabi berjalan, maka Nabi pun tengok. Tengok orang kena potong lidah. Tengok orang yang angkat kayu dia tak larat, dia tambah lagi. Melihat orang yang makan batu, orang yang berenang dalam darah, dalam sungai darah.
Nabi berjalan malam tu, maka Nabi melihat pemandangan-pemandangan yang menakjubkan itu. Kita faham tak? Kita boleh faham. Tapi kalau mari ayat yang lagi tinggi, Allah menjalankan Nabi supaya Nabi melihat pada malam itu. Ayat ini mempunyai unsur tauhid yang nyata. Allah menjalankan Nabi, unsur tauhid, keagungan dan kebesaran Allah. Tapi tak begitu. Ayat ni menerangkan makna yang lebih tinggi lagi. Allah menjalankan nabinya pada malam tu kerana dia Allah nak memperlihatkan kepada nabinya, maka nabinya tengok. Dua cerita tauhid. Allah menjalankan nabinya, cerita keagungan Allah. Kerana Allah nak memperlihatkan kepada nabinya, nak menceritakan kasih sayang Allah kepada nabinya. Kasih sayang Allah yang sangat tinggi. Kerana Nabi pada waktu itu diganggu oleh musuh-musuh Allah, oleh golongan musyrikin, menyakiti Nabi. Fizikal Nabi disakiti dengan dilontarkan batu, diletakkan najis, diletakkan kayu dan sebagainya lagi. Kerana kasih sayang Allah yang tinggi, maka Allah nak suruh nabinya melihat. Linuriyahu, supaya kami memperlihat akan dia Nabi itu. Untuk apa Allah nak tunjuk pada Nabi? Maka Nabi pun tengoklah apa yang Allah Ta'ala tunjuk itu. Di sini jadi pelajaran yang besar kita nak tengok pagi ini. Bahawa ulama menyatakan perjalanan yakin 4 tangga. Mula daripada tengok, tangga pertama tu tengok. Tangga kedua faham. Tangga ketiga yakin. Tangga yang keempat merasai kemanisan yakin. 4 tangga ni dia bermula dengan tengok. Pelajaran yakin bermula dengan tengok. Maka Allah Ta'ala nak suruh Nabi tengok pada malam itu. Maka Nabi pun tengoklah pemandangan yang berbagai-bagai itu. Maka datanglah keyakinan yang kuat. Dan keyakinan itu menjadi natijah kepada pembelajaran yang diperolehi dengan cara tengok tadi. Boleh berlaku kita belajar dengan tak tengok? Boleh berlaku. Tetapi pembelajaran dengan cara tengok itu lebih berkesan. Sebab tu kalau kita terang ke anak-anak kita, kita terang. Dengan kita bagi dia tengok cerita, dia akan lebih seronok tengok cerita. Kerana apa? Pembelajaran yang lebih berkesan itu ialah dengan tengok, bukan dengan dengar semata-mata. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bawa Nabi kepada keyakinan yang tinggi. Allah Ta'ala tarik Nabi untuk menyaksikan pemandangan-pemandangan itu dan perjalanan. Menyaksikan perjalanan itu duduk di dalam rahsia Subhanallah. Maha suci Allah. Jadi kita ada 3 rukun kat sini. Rukun yang pertama, Nabi yang tukang tengok. Yang kedua, rukun kedua, pemandangan yang dilihat. Yang ketiga, Allah yang menjalankan perjalanan itu. Antara 3 ni kita nak faham 2. Nabi yang melihat, Quran sebut, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak mendusta oleh mata hati akan apa yang dia lihat. Maknanya mata hati Nabi itu tidak berdusta. Mata hati Nabi itu tidak menipu apa yang dia lihat. Tukang lihat. Yang kedua, pemandangan yang dilihat. Yang dengan pemandangan itulah hasil berlaku, hasilnya yakin. Ulama sebut, bila ayat ni sebut, ma kadzabal fuadu ma ra'a.
tidak mendusta oleh fuad akan apa yang dilihat. Apa benda fuad tu? Ulama kata satu daripada nama-nama hati. Hati ni ada banyak nama. Dan ulama yang kaji ayat-ayat Quran yang menghasilkan istilah hati bagi pelajaran tasawuf, melihat hati ni suatu yang sangat dalam, suatu yang sangat tinggi, yang dibahagikan kepada beberapa level. Dan tiap-tiap level itu dinamakan dengan nama yang berbeza-beza. Hak ni kita payah nak faham. Nak suruh mudah faham, kita buat contoh lah. Contoh mudah lah. Contoh kata kapal terbang lah. Kapal terbang. Saya tak tahu kapal terbang ni. Tapi sebagai contoh untuk nak faham. Bukan contoh fakta, bukan. Contoh untuk memahami. Kapal terbang yang jalan 1000 kilometer daripada bumi ni, 1000 kilometer. 100,000 kilometer lah contoh. Satu jenis kapal terbang. Kapal terbang yang terbang 200,000 kilometer, yang jenis lain pula. Hak 100,000 jenis lain, hak tinggi lagi 200,000 jenis lain, hak jenis lain lagi, hak jenis tinggi lagi 300,000 jenis lain. Lain apa? Enjin dia lain-lain. Contoh. Hak 100,000 namanya macam ni, enjin dia macam ni. Hak terbang 200,000 tadi, enjinnya macam ni, namanya macam ni. Nama yang berbeza itu sebenarnya nak menerangkan enjin yang berbeza yang mempunyai kapasiti yang berbeza. Jadi Nabi berjalan, di antara pemandangan awal yang Nabi tengok ialah orang yang bercucuk tanam. Di satu masa dia menuai dan menuai dan menuai. Nabi tanya, apa ni ya Jibril? Jibril kata, ini gambaran ganjaran orang yang berjihad. Yang mendapat ganjaran atas satu usaha, mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda, sehingga boleh mencapai 700 kali ganda. Ni cerita pemandangan yang Nabi lihat dalam perjalanan Isra. Atas muka bumi sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Okey, ni pemandangan yang kata. Cerita Fuad ni. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Afatumarunahu ala ma yara. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Pemandangan hak di bumi satu bab, pemandangan di sidratil muntaha satu bab yang lain. Pemandangan di sidratil muntaha Allah guna perkataan fuad. Ulama ubah nama hati itu ada yang bernama, Quran menamakan dengan nama sadrun. Rendah sekali. Kemudian qalbun, nombor 2. Dhamirun, naik lagi. Fuad lubun, naik lagi nama. Fuadun, naik lagi. Sirrun, ulama kata yang paling tinggi nama dia sirrun. Sirrun ni kalau kita tengok kamus bahasa, makna dia rahsia. Makna bahasa tu kita nak pakai dalam makna istilah, tak jumpa cari pening kepala, keliru pembelajaran kita. Tapi bila sirrun itu kita ambil makna istilah, sir makna hati yang paling dalam sekali, maklumat yang masuk kat situ tidak keluar lagi dah. Maklumat yang masuk dalam sir tak keluar. Dia akan dibawa hancur bersama dengan kematian, hancur tulang, hilanglah dia tak keluar. Contoh penderitaan kita, orang hina kita, masa kita susah, kita simpan dalam hati. Kita tak cerita ke anak kita. Ataupun kita cerita ke anak kita, apa yang kita faham itu, dia tidak memiliki kepahaman. Anak kita tidak memiliki kepahaman. Semacam kepahaman kita yang merasai keperitan itu. Faham keperitan itu, tak boleh keluar, duduk situ.
Siapa kita tua, siapa kita mati, tulang kita pelacur, hancurlah kepahaman itu. Ni kita kata sir. Duduk dalam hati, duduk secara rahsia. Mereka hati itu, nama-nama hati itu ada 7. Salah satu daripada mata hati yang tinggi, hati pada level yang tinggi bernama Fuad. Hak ni menyaksikan apa? Hak ni menyaksikan Sidratil Muntaha. Kita belajar. Nabi tengok malam tu gambaran itu, gambaran ini. Nabi melihat Sidratil Muntaha. Nabi melihat Kautsar. Nabi melihat syurga. Nabi melihat neraka. Ini pemandangan yang tinggi. Nak cerita kepada kita bahawa mata hati itu mempunyai peringkat-peringkat yang berbeza, melihat rahsia-rahsia yang berbeza tahap dan levelnya. Ini yang kita nak belajar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang kita faham ni lah yang menyampaikan kepada kita memahami makna Subhana Maha Suci Allah. Maha Suci Allah nak menyedarkan kepada kita kehebatan pemandangan di atas sana sangat-sangat mempesonakan. Sangat-sangat mempesonakan. Semua tu dia bermula dengan melihat. Linuriyahu, supaya kami perlihatkan kepada dia. Maka ulama menyebut di sini bahawa yakin itu mesti melalui jalan mukasyafah. Mesti melalui jalan inkishafat. Yakin itu datang daripada mana? Melalui sistem mana? Dia datang melalui tengok. Sebagaimana cerita Nabi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan pemandangan Nabi. Maka Nabi tengoklah dalam perjalanan itu pemandangan yang akhirnya menyampaikan kepada yakin. Jadi pelajaran yang pertama nak yakin, nak menyempurnakan keyakinan adalah dengan tengok. Dan cerita ni, cerita yakin itu berdatang dengan tengok, bukan saja tengok dengan mata jasad, tetapi tengok dengan mata hati yang tinggi. Tengok dengan mata hati yang tinggi itulah dapat menyaksikan pemandangan-pemandangan yang tinggi, yang menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menterjemahkan makna Subhana. Pelajaran Subhana ni pelajaran apa? Hati yang tengok, hati yang faham. Jadi Subhana itu pelajaran hati. Okey. Bagaimana hati itu boleh melihat? Nak jawab soalan ni, kita kena balik kepada asal cerita Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami. Kisahnya bermula di Masjidil Haram. Nabi keluar daripada rumah mak saudara dia malam tu. Nabi pergi tawaf. Setelah Nabi tawaf, Nabi pun bersandar dekat hijir Ismail. Lalu Nabi didatangi oleh rasa mengantuk. Dalam kitab sebut. Nabi didatangi oleh rasa mengantuk, ada cerita tauhid situ. Allah bawa mari perasaan mengantuk kepada Nabi. Bukan mengantuk tu mari atas sifat nafs, sifat diri kemanusiaan Nabi. Allah bawa mari sebagai jalan ke muqaddimah kepada pembukaan yang besar. Muqaddimah inkishafat, muqaddimah mukasyafah. Allah Ta'ala buat mari kepada Nabi, mengatuk dulu. Ni nak cerita apa ni? Nak cerita rahsia bila kita berzikir, kita mengatuk. Bila kita berzikir, kita pun tertidur. Bila kita berzikir, kita mengatuk. Bila kita berzikir lama sikit, kita pun tertidur. Sebab apa? Nak cerita, kita melalui pintu ambang inkishafat. Bagaimana inkishafat itu berlaku? Okay. Bila Nabi didatangi oleh rasa mengantuk, Nabi mendapati ataupun Nabi melihat Jibril dan Mikail akak Nabi buat pergi kat Telaga Zamzam. Kemudian Jibril membelah dada Nabi dan mengeluarkan hati dan membasuh hati Nabi dengan air Zamzam.
dan meletakkan semula di tempat dia. Kemudian Jibril dan Mikail akak Nabi untuk menunggang Burak. Apa pelajaran yang kita nak faham daripada cerita Isra' Mi'raj? Jibril belah dada Nabi. Yang selepas daripada itu Nabi naik Burak, dan dengan naik Burak itu bermulalah perjalanan melihat dan menyaksikan. Makna apa? Ulama jawab, cerita Isra' dan Mi'raj ini bermula dengan Jibril membersihkan hati Nabi. Itu adalah gambaran pencapaian keyakinan yang kita nak sapa. Dia mesti bermula dengan hati yang bersih. Itu adalah gambaran pencapaian yang kita nak tuju daripada zikir dan ibadah kita. Bila kita berzikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah, kita nak apa? Kita nak membersihkan hati kita. Sebagaimana Jibril membersihkan hati Nabi. Kalau bolehlah Jibril bersihkan hati Nabi, kita nak Jibril bersihkan hati kita juga. Kalau boleh. Boleh tak? Tak boleh. Tak akan berlaku. Jibril membersihkan hati kita. Walaupun tak boleh dan tak akan berlaku atas diri kita Jibril membersihkan hati kita. Tapi hati Nabi yang jadi bersih, dibersihkan oleh Jibril itu, hak tu kita nak. Nak ikut jalan mana? Ikut jalan zikir ya. Jadi makna Jibril membersihkan hati Nabi, gambaran proses zikir kita adalah perjalanan menghasilkan hati yang bersih. Bila hati itu bersih, kita nak apa pula? Jawabnya, bila hati Nabi dah bersih, naik atas Burak, Nabi pun menyaksikan. Daripada atas muka bumi, menyaksikan sapa langit yang ketujuh. Menyaksikan itu bukan sahaja dengan mata, tetapi ada yang disaksikan dengan mata hati yang tinggi yang bernama fuad. Hak ni lah kita kalau boleh, kita pun nak masuk gia. Daripada guna mata jasad kepada mata fikiran. Daripada mata fikiran akak gia lagi, guna mata perasaan. Kemudian daripada mata perasaan akak gia lagi, guna mata hati. Mata hati level pertama. Mata hati level kedua. Mata hati level ketujuh. Ada berapa gia situ? Kalau boleh dibahagikan dalam bentuk gia, maknanya ada banyak gia lah. Allah cerita, Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak mendusta oleh mata hati akan apa yang dilihat. Maknanya semacam hak Nabi lihat tu, Nabi rasa macam ya ke tak ya? Betul ke tak betul? Allah kata tidak mendusta, ya. Makna apa tu? Nabi duduk dalam keadaan yang terpegun. Terpegun itu menegakkan makna menghayati subhanah. Bagaimana terpegun itu boleh berlaku? Jawabnya kerana sedang berada di dalam kemanisan keyakinan yang sangat tinggi. Kemanisan keyakinan macam mana? Manis tu macam mana? Kemanisan keyakinan. Manis tu manis macam mana? Manis ni kita buat contoh macam ni lah. Ada satu ITO, satu jak ITO. Kita rasa, kita tak bubuh gula, kita rasa Allah tahu. Kita pun bagi tahu kat dia tahu apa. Dia pun ambil sesenduk gula, ubuh dalam jak tadi, maka IT itu sudah menjadi manis. Sedaplah ITO tu. Banding dengan tadi masa tahu. Tapi dia kata kerana nak memuliakan kita, dia nak memuliakan kita, nak bagi manis lagi. Dia ambil satu senduk lagi, senduk gula yang kedua, bubuh dalam jak tadi. Apa yang akan berlaku?
air TO tadi bertambah manis. Kita meminum, woi, lagi manis daripada tadi. Tak kisahlah. Kerana nak memuliakan Tuhan, saya tambah lagi satu senduk gula lagi. Masuk pula senduk ketiga. Gula senduk ketiga masuk dalam jak tu. Nak memuliakan kita lagi, tambah 4 senduk, 5 senduk, 6 senduk, 10 senduk dia tambah. Jadi sekarang gula yang berada pada senduk pertama masuk dalam air tu, dengan gula yang ada pada senduk yang ke-10 masuk dalam air TO tu, sama tak? Hak mana kita rasa martabat lagi tinggi? Gula dalam senduk ke-10 itu masuk dalam kemanisan. Gula senduk pertama masuk dalam tawa. Mesti kita kata martabat tinggi lah. Gula senduk 10 tu manis masuk dalam manis. Martabat dia lebih tinggi daripada gula senduk pertama manis masuk dalam tawa. Itu dengan akal fikir yang lah. Tetapi minum air teh yang manis-manis sangat ni berbahaya. Tapi kalau iman yang manis 10 lapis, dia jadi obat yang sangat besar. Kebaikan yang berganda-ganda kepada kita. Okay. Dalam gula yang senduk ke-10 tadi, manis yang masuk ke dalam manis, kita rasa sedap. Kalau kita budak-budak lah maknanya contoh. Ada satu manis yang lebih pelik lagi. Tidak mudah orang menemuinya. Nak buat contoh kampung lah. Orang dulu dia makan air hempedu bumi. Contoh. Ataupun batawali. Hari-hari dia minum air batawali. Minum air hempedu bumi. Ini contoh lah. Boleh dia minum, orang lain semua kata batawali ni pahit, pedu bumi ni pahit. Dia boleh minum air suku cawang, setengah cawang, setiap hari. Kita pergi tanya dia, tak rasa pahit ke air batawali ni? Tak rasa pahit ke air pedu bumi ni? Dia kata, pahit apa? Manis. Dia kata. Manis. Dia kata manis dia boleh minum. Maknanya dia menemui manis yang terbaik daripada tempat yang pahit. 1000 orang tak ada seorang macam dia seorang ni. Manis yang terbaik daripada tempat yang pahit. Orang lain tak jumpa rasa manis itu, dia berjumpa. Manis itu lebih pelik, lebih mahal harga dia, lebih mulia daripada manis yang ada dalam senduk yang ke-10 tadi. Jadi ni nak cerita bab rasa. Kemanisan iman itu datang daripada keyakinan yang berlapis-lapis. Keyakinan yang berlapis-lapis itu mari daripada pemandangan mata hati yang dalam. Bukan pemandangan mata hati, pemandangan mata yang cetek. Orang berkasih, zaman berkasih dia kata, sedap berkasih. Lepas tu dia menikah, lepas tu dia bersungguh. Dia kata menikah ni kena menunaikan tanggungjawab macam tu macam ni. Tidak sesedap zaman berkasih ni sedap, dia kata. Dia merasai manis zaman kasih. Manis itu duduk dalam jiwa. Yakin bukan duduk dalam jiwa. Yakin duduk dalam hati. Kemanisan yakin duduk dalam hati. Ulama ubuh nama yang berbeza-beza. Quran menceritakan benda ni. Orang berkasih syuur. Manis yang duduk dalam perasaan dinamakan syuur. Manis yang duduk dalam hati yang terbit daripada yakin. Kita kata gula duduk dalam senduk ke-10. Macam ni. Kemanisan yang duduk dalam
gula senduk ke-10. Macam ni. Kemanisan yang terbit daripada batang wali yang pahit. Oi, 1000 orang tak jumpa cari kemanisan tu. Dia jumpa kemanisan itu. Kemanisan apa? Ulama yang mengkaji Al-Quran menyebut beberapa istilah, di antaranya zauqi. Zauqi ni nak cerita manis yang berada di lapisan hati. Ada orang kata zauqi ni istilah falsafah. Maka tasawuf ni benda falsafah sebenarnya. Tak. Ulama tasawuf buat istilah tasawuf nak suruh kita faham dengan mendalam, lengkap. Istilah tu diambil daripada Quran. Kerana Quran tu menerangkan makna yang dalam. Zauqi diambil daripada perkataan, daripada istilah kullu nafsin za'iqatul maut. Kita terjemah dalam bahasa biasa, tiap-tiap yang hidup akan merasai mati. Terjemah biasa. Kalau kita mendalami, kita akan dapat memahami kullu nafsin za'iqatul maut adalah tiap-tiap jiwa merasai kematian dengan rasa yang manis. Hak ni hak kita tak jumpa cari. Bila sebut mati, kita takut. Sebab mati, kita takut. Siapa yang berani mati? Orang yang berani mati ialah orang yang mencari syahid. Orang yang mencari syahid sahaja dia berani merepuh mati. Dan dia yang berani merempuh mati itu mencari syahid. Syahid itu maknanya dia tengok dah tempat duduk dia selepas daripada dia mati. Itu makna syahid. Menyaksikan makna apa? Tengok ke mana dia selepas daripada itu. Dan dia nampak tempat dia selepas daripada itu lebih molek daripada tempat yang kat sini. Tu dia berani pergi ke sana tu. Kita tak nampak tu. Maka kita takut kepada kematian. Siapa dia orang yang setiap jiwa itu akan merasai kematian? Rasa manis. Siapa dia? Jiwa mana? Jiwa yang bersih, yang jernih, yang berada pada kedudukan asal. Jiwa ini tidak pernah disentuh oleh habuk, oleh debu, oleh kotoran, oleh kelodak. Tidak ada. Za'iqah. Zauqi. Rasa manis, rasa sedap. Sedap yang duduk dalam hati. Sedap yang kalaulah dihasilkan oleh mata hati yang tinggi, melihat pemandangan yang tinggi, menghasilkan kemanisan yang tinggi tadi. Korang tak cerita Nabi masa tengok orang yang bertanam mengutik hasilnya, gambaran orang yang berjihad pada jalan Allah. Tengok dengan mata apa? Korang tak cerita. Korang cerita khuatah. Fuad. Maknanya lapisan hati itu ada banyak. Dan kita kalau boleh, kita nak suruh tiap-tiap lapisan hati kita tu biar dapat menyaksikan keagungan Allah. Dengan tengok tu boleh menghasilkan keyakinan. Tetapi kita kena tanya diri kita. Allah cerita Nabi tengok dengan mata hati yang tinggi. Mata hati tinggi itu nama dia Fuad. Tinggi lagi nama Sir. Mata hati kita hari ni terbuka ke tertutup? Maka bolehkah kita menyaksikan dan tengok ataupun tidak sekiranya mata hati itu tertutup? Mata ni memang jelek. Mata ni kalau boleh TikTok, tak tahulah nak stop kat mana, tak tahulah. Tapi mata hati terbuka ke tertutup? Dan mata hati yang berada pada level yang tinggi itu terbuka ke tertutup? Ini tujuan kita belajar Isra dan Mi'raj. Supaya kita buka mata hati yang tinggi, supaya dapat melihat pemandangan yang tinggi, yang dengan dapat melihat pemandangan yang tinggi itulah baru kita betul-betul boleh faham makna subhana.
Kerana memahami makna subhana itu duduk pada pekerjaan hati. Kita bebas dah daripada melihat diri kita kepada melihat kepada kebesaran dan keagungan Allah yang tidak ada penghujung, tidak ada sempadan. Kita lihat menakjubkan subhana. Makna subhana jalan yang menyampaikan kepada yakin yang tinggi. Yakin yang tinggi, yang terbit daripada rasa manis. Yakin yang tinggi itu menghasilkan kemanisan. Kemanisan itulah kekuatan. Merasai kenikmatan subhana. Maha suci Allah. Maka marilah kita melihat bahawa cerita Isra' dan Mi'raj ini adalah pelajaran untuk rohani kita. Mengenali perjalanan dia. Yang mana berfungsi, yang mana belum berfungsi. Perjalanan mata hati kita mesti tengok. Dengan tengok itulah dapat keyakinan. Dan keyakinan itulah yang kita cari. Sebagai suatu perjalanan nak memahami makna subhanallah. Boleh faham tak subhanallah tu? Bergantung kepada sejauh mana hati kita yang tinggi itu melihat. Hati yang tinggi itu melihat. Kalau dia celak. Kalau dia tak celak nak tengok macam mana? Tak nampak lah. Maka nampak yang rendah-rendah sajalah. Tak apalah nampak yang rendah pun. Dapat pelajaran juga. Dapat faham juga. Satu proses yang kita tak mampu nak capai itu, kita usahalah capai. Tapi kalau usaha yang rendah pun kita nak capai, inilah gambaran besar yang kita nak lihat daripada cerita Al-Isra' wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Supaya kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Maka ulama tasawuf berkata bahawa yakin itu dia mari ikut jalan mukasyafah. Dia mari ikut jalan inkisyafat. Yakin tu mari ikut jalan tengok. Dengan tengok tu ada faham, dengan faham ada yakin, dengan yakin berasa manis. Yakin tu mari melalui jalan tengok. Tengok apa? Tengok kebesaran Allah. Siapa yang tengok? Mata hati yang celak. Mata hati yang celak itu digambarkan bersih dibasuh oleh Jibril. Inilah yang kita nak dapatkan melalui proses zikir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah malam-malam. Nak dapat yang bersih macam hati Nabi. Yang lepas itu boleh celak. Yang lepas itu boleh melihat. Yang dengan melihat itu menghasilkan keyakinan yang tinggi. Sehingga dapat mengecapi makna subhana. Subhanallah yang merupakan zikir yang tinggi. Yang menjadi zikir malaikat. Zikrut tangzih. Mudah-mudahan kita dapat menghayati perkara itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pembukaan-pembukaan yang meyakinkan kita, yang mensejahterakan kita untuk kita kembali kepadanya. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ja'alna min awliyaika as-salihin wa ibadika al-muqarrabin. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم أهلك اليهود اللدود ومن عاونهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.